Baik, bagi mengulas lebih lanjut mengenai kempen ataupun pilihan raya kecil Dun Sungai Limau, bersama saya kini adalah penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Azizuddin Mohamed Sani. Baik, Prof, terima kasih kerana bersama kami di Sarawak ini di sini. Prof mengikuti rapat perjalanan kempen sepanjang 12 hari dan bagaimana pada pemerhatian Prof pola kempen kali ini dan bagaimana Prof pola kempen kali ini boleh mempengaruhi pengundian pemilih di Sungai Limau ini, Prof? Ya, kalau kita lihat bahawa sejak bermula tarikh penamaan calon hingga ke hari mengundi, kita lihat bahawa sebenarnya secara keseluruhannya kempen berjalan dengan baik. Di mana masing-masing parti politik walaupun agak agresif sebenarnya cuba meraih undi dan menggunakan isu-isu banyak isu nasional dan juga isu tempatan untuk menarik undi. Cuma di peringkat akhir kita nampak agak terlebih agresif saya rasa melibatkan sensitiviti yang dibawa, isu-isu personal dimainkan yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku lah. Tapi secara keseluruhannya baik. Dan kalau kita lihat pula isu-isu yang dimainkan contoh isu nasional isu kaitan harga barang yang dimainkan oleh PAS utamanya, isu-isu macam subsidi padi dan sebagainya dan ada juga isu personal menggunakan pengaruh Ustaz Azizan juga untuk meraih undi. Di samping itu pula kalau dilihat di peringkat bagi BN BN juga memainkan isu pembangunan yang mana kawasan ini kawasan Sungai Limau memerlukan pembangunan ekonomi untuk dibangunkan dari segi modal insan untuk dibangunkan dari segi persekolahan, maksudnya pendidikan, isu pendidikan juga dimainkan, bantuan diberikan kepada nelayan dan kepada sekolah-sekolah jadi saya nampak semua ini memberi kesan yang baik dalam pilihan raya dan saya rasa ini menjadikan pilihan raya kecil ni satu pilihan raya agak sengit kita lihat dan kita pun tidak tahu sedang menunggu dengan berdebar siapa yang akan menangi kali ini lah. Okey, Prof, kalau kita lihat Prof setakat ini peratusan keluar mengundi yang dimaklumkan adalah 85.5%, kurang daripada peratusan keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-13 iaitu sebanyak 89. Jadi Prof, kita nampak ada pengurangan peratus keluar mengundi ini. Pada pendapat Prof, kenapa? Adakah kerana isu-isu demain itu menyebabkan pengundi bertindak untuk tidak mahu buat pilihan dan tidak keluar mengundi? Kenapa Prof? Saya perhatikan masa proses pengundian berjalan saya nampak ada kekurangan dari segi saluran 3 saluran golongan muda yang agak lambat pergi mengundi dan di sini saya nampakkan mungkin apa yang boleh saya ramalkan mungkin perasusan yang keluar mengundi jatuh kali ini adalah kerana pengundi luar yang tak dapat balik untuk mengundi sebab kita tahu hari ini hari Isnin hari bekerja di Kedah dan beberapa tempat lagi jadi pengundi muda agak sukar untuk balik untuk menunaikan tanggungjawab mereka lah untuk mengundi. Jadi saya rasa itu ada kesan sikit di situ tapi secara umumnya dia tidak memberi banyak saya rasa dari segi keputusan nanti sebab jumlah yang turun tu agak kecil dalam 3% saja saya rasa tak ada kesan besar lah yang akan diberikan dalam keputusan nantilah. Okey Prof, kita itu daripada segi mereka peratusan keluar mengundi tapi bagaimana pula Prof melihat pengaruh pengundi Cina dan juga pengundi muda kerana kita tahu di Sungai Limau ini lebih kurang 11,000 adalah pemilih pengundi muda boleh dan itu juga dengan pengundi Cina. Pengundi Cina kira ada dalam 1,800 macam gitu. Jadi adakah mereka ini juga turut menjadi faktor kepada penurunan faktor keluar mengundi itu Prof? Ya, bagi saya pengundi Cina dan juga pengundi muda adalah penentu sebenarnya di kawasan ini. Mereka boleh mempengaruhi lah pattern ataupun bentuk pengundian nanti di kawasan ini yang mana pengundi yang agak saluran 1 2 kita dah tahu dah bentuk pengundian dia bagaimana terutama pengundi Cina data yang saya dapat tadi adalah lebih kurang 1,065 yang keluar mengundi pengundi Cina yang keluar mengundi pengundi Cina yang keluar mengundi jadi agak banyak juga yang tak keluar sebenarnya dekat kalau kita ikut keseluruhannya dalam 1,800 dan kalau pengundi muda kita tak dapat datanya lagi tapi kalau jumlah keseluruhannya lebih pada 11,000 saya rasa inilah pengundi muda yang akan menjadi penentu lah dan pengundi muda juga satu lagi adalah mereka ni juga adalah pengundi atas pagar yang tak ada semangat kesetianya kepada parti tak ada bergantung pada isu untuk menentukan siapa yang dipilih jadi dan mereka balik mengundi dan saya rasa impak yang akan mereka berikan tu agak besar dan akan menentukan siapa yang akan menang hari inilah nanti. Okey Prof, kalau kita lihat Prof pada awal-awal kempen mungkin perjalanan kempen agak tenang perlahan tapi orang kata pada pusingan akhir kempen ni 24 jam terakhir 48 jam terakhir kedua-dua pihak BN dan juga PAS bawa turun orang kata peluru terakhir ataupun big shot
PAS dengan bawa turun Pakatan Rakyat ya, dengan Anwar Ibrahimnya, dengan Lim Kit Siang, yang mana BN ni pula dia lihat secara menyeluruh menggerakkan jentera dari seluruh negara, tapi pada saat-saat akhir ada kehadiran Tun Mahathir turun dia pusat besar dia. Jadi bagaimana, adakah henjutan terakhir itu, kita panggil henjutan terakhir itu mampu mengubah sentimen pengundi untuk mengundi? Ya, sebab kan saya rasa pilihan raya kecil ni Sungai Limau ni agak sengit dan kita pun melihat dari segi tinjauan pendapat di akar umbi pun menampakkan kita pun sukar untuk menentukan siapa yang akan menang. Oleh sebab itulah saya rasa ini menyebabkan pemimpin-pemimpin utama dalam parti Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat turun untuk memberikan last push lah untuk menarik pengundi untuk mengundi parti masing-masing lah. Jadi ini usaha terakhir lah, sebab dan kalau kita lihat bahawa ini akan beri kesan sebenarnya kesan kepada pengundi terutama kalau big shop ni yang kata pemimpin utama ni datang dan beri input yang jelas dan berkesan dalam pengundi untuk memilih lah parti mana yang perlu dipilih lah. Prof, ada yang menyatakan bahawa kemenangan di pilihan raya kecil di Sungai Limau ini akan menentukan nasib kepimpinan Mukris Datuk Mukris Mahathir sebagai MB dalam masa 4 tahun akan datang. Kiranya ini juga merupakan, kalau BN berjaya rampas, ini satu tanda yang baik kepada kerajaan negeri Barisan Nasional. Tapi kalau PAS kalah, dia menunjukkan PAS telah kehilangan satu-satunya kubu kuat dia sejak 4 penggal atau 5 penggal. Bagaimana Prof melihat? Saya melihat ini sekiranya Barisan Nasional menang di kawasan yang dikenali sebagai kubu kuat PAS dan juga kawasan bekas Menteri Besar Kedah sendiri Ustaz Azizan Jadi kalau kalau Barisan Nasional menang impaknya sangat besar dari segi psikologi yang mana BN merasakan mereka telah kembali dengan ada kekuatan selain pada penambahan pada kursi di DUN, dan dalam masa sama juga dia memberi indikator lah pada kawasan-kawasan lain PAS menunjukkan bahawa kawasan-kawasan lain PAS itu tidak selamat lah lepas ini dan mereka boleh masuk dalam satu masa pula di sudut PAS pula kita lihat bahawa mereka kekalahan ini akan demoralize sedikit dari segi kepimpinan, dari segi ahli PAS lah kawasan yang tak sepatutnya kalah lah sebab bekas Menteri Besar tapi kalah tapi ini mungkin terlalu awal lagi kita untuk memberi gambaran kita kena tunggu guys dalam masa beberapa jam lagi untuk menentukan siapa menang. Kalau itulah keputusannya, saya rasa itulah indikator yang ataupun panduan yang kita boleh ukur sejauh mana kekuatan BN dan juga peranan Menteri Besar dan juga kedudukan Menteri Besar lah Datuk Mukris di Kedah nantilah pada masa akan datang. Baik, sebelum kita bercakap mengenai keputusan tadi mungkin kita boleh tunjuk balik ke papan kenyataan di Dewan Penjumlahan Undi di pusat ini. Okey, kita lihat sekarang ini daripada 58 saluran mengundi, jumlah undi yang telah diterima adalah 34. Ada lagi 25 lagi peti undi yang belum lagi difinalise ataupun diumumkan SPR. Tapi setakat ini calon BN Dr. Ahmad Suhaimi Lazim mendahului calon PAS dengan 6,000 bertambah lagi 6,940 undi berbanding calon PAS 6,386 undi dengan majoriti setakat ini 554. Baik, Prof, ini adalah angka majoriti 554. Sebelum ini PAS meletakkan majoriti minimum lantai 500, tapi itu apa yang disasarkan oleh pihak PAS ataupun warung PAS. Tapi apapun kita masih lagi menunggu keputusan penuh pilihan raya kecil di Sungai Limau ini, dan kita kembali kepada rakan tugas Aswad di studio. Silakan Aswad.